tu mudah-mudahan dapat hidayat. Ada bab dia dah engkar ni bukan dengan kaedah berlembut dah kaedah ni. Atau tengok saya buat misal. Kerajaan pun bila siapa tak ikut undang-undang ni dia berkerah. Misalnya bawa kanak-kanak tak sediakan babysitter tempat duduk anak-kanak tu. Salah undang-undang kan. Dia denda tak? Berapa ratus kena? Isap okok pun tempat kedai makan apa kena denda ni. Berapa kena? 250. Tentu kan? 200. 1000. 10,000. 10,000. Masya Allah. Minum arak pun kena 2,000 kan? 3,000 ya. 356 undang-undang 356. Isap okok 6,000, 10,000. Tu dia. Nak kata apa? Dia ada siap penguasa lantik macam ni untuk ambil tindakan pada siapa langgar undang-undang. Isap okok bukan ada masalah macam tak suka Islam apa, bukan ada. Orang Islam isap okok, bukan nak bela orang Islam tu. Tapi orang mabuk pening tak? Tak ada undang-undang apa-apa pula. Tak nak cerita apa? Mana dia tak setuju, dia akan kenakan undang-undang keras. Betul? Padahal ada benda yang lagi teruk dah jahat daripada itu, tak kenakan apa-apa undang-undang. Senang banyak lah pasal dia orang kaki mabuk. Bila dia orang kaki mabuk, dia tak ambil tindakan dia tahu orang yang mabuk. Langgar orang, mampu orang pun tak apa. Tapi pasal dia orang banyak tak merokok, yang merokok banyak orang Islam, ambil denda atas orang Islam. Contoh kan. Bukan nak bela juga kaki merokok. Merokok pun bukan hutang bagus pun. Tapi nak kata dia akan buat undang-undang yang ketat pada siapa yang pada dia ini adalah satu kesalahan besar. Macam itulah kaedah kita dalam syarak pun macam tu. Cuma mesti mengikut kaca mata syarak. Bubuh spek tu betul. Ini salah, ni tak salah. Ni haram, ni tak haram. Ni boleh laknat, ni tak boleh laknat. Ni boleh perang, tak boleh perang. Letak spek betul. Kalau letak spek LGBT, tak apa, semua orang ni kita doa hidayat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayat. Ada tempat hidayat. Kalau kata semua kena doa hidayat, Nabi tak akan berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam. Ghazwatil Tabuk, macam-macam nama perang-perang ni, sampai 60 peperangan berlaku lebih kurang. Zaman Rasulullah, ada yang Rasulullah Sariyah, ada yang Ghazwah apa semua ni. Tak akan berlaku peperangan sampai ke tahap angka tu. Tapi berlaku peperangan tu siapa? Pasal ada kaedah kita sampai tahap perang. Macam tu. Tak. Yang ni kot, orang tak apa suka orang Islam ni. Kata, orang kafir pun banyak di perang kita. Yang dekat China dia nak bunuh orang Islam apa ramai. Dekat Myanmar pun dia bunuh orang Islam apa ramai. Aceh dia tak suka je, dia bunuh, dia tangkap, dia seksa. Macam-macam. Kita Islam walaupun disuruh bunuh, tapi kita tak menyeksa orang macam orang. Hatta tawanan pun kita bagi makan. Kita tak bagi makan tahi kat dia orang. Bagi makan nasi. Taklah nasi tu bagi muntah, bulu hidung, mengingun bulu hidung, ambil cabut buat dia memuntah. Tak ada, bagi makan nasi betul. Bagi air, takkan mati dalam kurungan. Mana yang kita nak hukumkan mati, yang tu hukum bunuh, ada hukum bunuh satu hal. Tapi takkan kita matikan dia dalam keadaan seksa. Mati pun bukan gantung, bukan bubuh kursi elektrik, pancung, diam, terus senyap. Dia akan menderita kesakitan. Tak ada. Itu kaedah kita lah agama. Baik, asal nak cerita laknat, bu'du jauh tu. Asal cerita laknat. Jadi dalam kaedah kita, yang tu yang kena mengaji lanjutan supaya faham view Islam ni. Ada bab dalam agama kita, nampak macam yang ni kerat. Tapi inilah kaedah agama kita yang memang ada tahap keras. Itu kan? Wa syar'an, dan pada syarak, kata dia. Apa makna li'an? Jadi dia nak fokus pada bab li'an tu. Pasal qazaf ni dia ada bab khas bicara dalam bab hudud. Atau khas kita bicara bab munakahat ni, kita tak bicara ke bab qazaf. Pasal qazaf ni panjang umur, kita jumpa bab jinayat. Ada jinayat tak semayang, jinayat bunuh orang, ada kisos, ada bab melukakan anggota, ada bab qazaf, bab curi, bab qat'ut tariq. Jadi penjamun, yang tu ada bab khas bicara ke depan, insya-Allah panjang umur jumpa. Fokus yang sebut li'an pasal dia khas bab munakahat, bab institusi pula dah,
Dia ialah bab jenayah yang berlaku sampai tahap zina, yang menuduh zina suami tuduh isteri berzina. Yang ni khas bab tuduh zina dalam institusi keluarga Islam, dalam rumah tangga sendiri. Tuduh zina suami tuduh isteri zina. Dan bab ni pun dia hanya ada li'an ni, suami tuduh isteri zina. Isteri tuduh suami zina, tak ada li'an. Tak ada li'an. Yang tu dia qazaf, balik pada hukum qazaf. Suami tuduh isteri zina, dia ada bab li'an. Isteri tuduh isteri zina, tak ada li'an. Li'an hanya belah suami tuduh isteri. Baik. Wa syar'an, pada syarak kata dia, li'an ni apa? Dia kalimatun. Dia ada beberapa kalimat. Makhsusatun yang tertentu. Dan kalimat ni yang dipanggil li'an pasal apa? Pasti nanti ada nak sebut. Dia suami akan tuduh isteri dia berzina. Wallahi kata dia, inni qad ramai aku nak tuduh bahawasanya isteri aku ni telah berzina. Dan kalau ada anak, dia akan kata anak yang hasil ni adalah bukan anak aku. Dia akan sebut wallahi, dia akan gunakan sumpah. Dan nanti akan ada belakang perkataan tu, kata dia wa alayya la'natullahi in kuntu minal kazibin. Dia akan kena sebut perkataan tu, aku ni kalau aku bohong, aku nescaya akan kena laknat daripada Allah Taala. Dia kena gunakan perkataan tu dalam saksi dia. Dia hanya ada saksi pada diri dia saja, tak ada saksi-saksi lain. Dia saja melihat kejadian. Pada suami dia ada peruntukan khas undang-undang dalam bab suami menuduh isteri berzina, dia sendiri yang menuduh isteri dia berzina, sampai anak tu ada tahap yang sampai dia menafikan anak yang hasil, kata yang ni bukan anak aku. Dia akan kena sebut kalimatun makhsusatun, kalimah yang tertentu, barulah dipanggil li'an. Li'an ni bukan semata-mata laknat. Allah laknat kau laknat, engkau dapat laknat. Dia bukan semata-mata laknat, tapi dia satu istilah khas, kalimatun makhsusatun. Jadi dia kena bersumpah 4 kali, antaranya di atas saksi dia kata zina yang dia nampak pada isteri dia berzina, dan kali kelima dia kena sebut perkataan laknat. Satu dalam istilahnya dipanggil li'an. Yang tu sikit. Pasal kaedah tuduh zina ni asal kita dalam syariat, siapa-siapa yang menuduh orang lain zina, sabit kes tuduhan, ada orang buat report, dia tak puas hati dengan orang duk kata dia fitnah dia, kata dia zina, dia buat report. Itu siasatan akan dibuat, lepas tu dipanggil. Ternyata memang dia mengaku dia membuat tuduhan, kata orang ni telah berzina. Dalam mahkamah Islam dia akan dipanggil untuk dibicara, dan saksi akan diminta. Sekiranya tidak boleh dikemuka, maka disebat 80 kali sebatan kerana tuduh zina tanpa bayinah, tanpa saksi. Itu dipanggil qazaf. Itu qazaf. Dia ada beberapa rukun syarat TC, terms and condition, terma dan syarat. TS dia juga lah, terma dan syarat yang tertentu untuk kebolehan pendakwaan atas qazaf itu satu. Atas kita bicara ni li'an. Li'an dia hanya untuk suami tuduh isteri berzina. Jadi dia ada kalimatun makhsusatun ju'ilas. Yang kalimah ni dia dijadikan hujjatan, dia dijadikan hujjah lil muttarri ila qazfi man. Hujjah lil muttarri, orang yang tersuntuk atau orang yang terdesak, ila qazfi, kepada tuduh zina man, tuduh isteri, tuduh zina man, faham man ni isteri, la toho, yang telah mencerbarkan firasha, akan hamparan dia, maksudnya tempat tidur dia, telah mencemarkan hamparan dia, itu istilah, telah mencemarkan maruah dia. Istilahnya telah, isteri ini telah ada orang lain pakai, ada orang main kayu 3, yang turut bahasa kita. Dia terpaksa tuduh orang isteri ini, wal haqal arabi, dan telah menghubung ia
man isteri ini akan perkara yang amat memalukan bihi bil muttari, menghubungkan benda yang aib yang memalukan bihi dengan orang yang terdesak tu. Terdesak tu ialah suami. Ni takrif sekali lalu lah. Jadi apa dia ni? Isteri suami yang memang dia menyaksikan kejadian isteri dia berzina dan tak ada orang lain nampak kejadian tu melainkan dia. Macam mana nak buat saksi? Kalau ada saksi pun pergi cari, main-main datang, dah habis kerja dah, contoh. Lepas tu dia saja yang dapat menyaksikan kejadian tu. Tak ada saksi lain melainkan diri dia. Dia nak bawa sabit tu dalam mahkamah juga. Sampai kalau hasil anak dia pun tak mengaku tu anak dia. Bawa dalam mahkamah, sabit kesalahan, dipanggil. Soal siasat apa satu hal. Lepas tu bila sampai tahap dah sampai serius, perbicaraan semua dibicarakan. Untuk selesaikan kes ni, nanti akan ada isu khas, nama dia li'an di kamar mahkamah. Jadi li'an ni bukan isu semata-mata pergi naik atas mimbar masjid, aku nak sumpah laknat. Tak ada pasal. Jadi atas istilah juga dipakai dalam bab ni, kerana diguna bahasa istilah sumpah laknat. Itu li'an tu. Sumpah laknat ni asal atas nama li'an, memang ada bab suami tuduh isteri zina. Adapun sumpah laknat yang kita selalu dengar dalam masyarakat kita, tambah kes-kes apa semburit apa semua ni. Sumpah laknat ni sikit, sumpah laknat. Bukan dalam kaedah kita sumpah laknat macam tu. Kaedah kita yang terakhir, yang latest, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ada istilah macam tu. Siapa yang mendakwa si bawa saksi, siapa yang didakwa, tengok orang yang menyaksi tu dia tak boleh datangkan saksi, maka dibenarkan orang yang didakwa dan dituduh, bebaskan daripada tuduhan tu. Jika orang yang dituduh tu yang berani bersumpah menafikan tuduhan yang nak dilempar atas dia. Itu asal kita dalam pembicaraan. Tapi dalam bab suami tuduh isteri ni, dia akan ada li'an yang dia kena buat. Dan kalau isteri juga dia akan menafikan, katalah suami yang tuduh dia zina ni, dia kena nafikan tuduhan suami kata kat dia berzina tu. Lepas tu dia kena sabitkan apa sepatutnya sabit. Contoh anak ke apa, kata dah, anak ini adalah sebenarnya anak daripada suami saya, bukan anak daripada orang lain. Kalau anak tu juga adalah antara yang turut dinafi oleh pihak suami tu. Jadi isteri dalam kes ni harus pada dia untuk nak mengelakkan dia daripada direjam sampai mati. Dia pula kena sebut kalimah tertentu khas, balas daripada li'an suami yang 4 kali sumpah, kali kelima kena sebut laknat tu. Isteri pula kena 4 kali sumpah, dan kali kelima dia kena sebut wa alayya ghadabullah, atas aku dapat murka orang salah jika kuntu minal kadzibin, jika aku di kalangan orang yang berdusta. Yang ni adalah antara pelaksanaan sekali lalu apa proses yang dipanggil li'an itu. Li'an tu. Ni li'an. Jadi faham tu bila suami tuduh isteri, kenapa pula suami boleh dapat satu peluang macam ni walaupun tak ada saksi, dia aja boleh. Pertama, antara uraian ulama dia kata pasal bukan senang untuk melihat orang berzina. Tengok berzina pula, kalau tengok semata-mata seronok tengok orang berzina, tak boleh jadi saksi untuk saksi mudarat kepada orang yang berzina. Tak boleh. Bahkan kalau katalah dia nampak orang berzina, dia pun kata orang ni berzina dengan orang ni, panggil mahkamah sabit kesalahan. Memang dia kata dia nampak, bila minta saksi tak ada, dia pun tak boleh buktikan dengan saksi. Saksi mesti saksi hidup, orang dengan 4 saksi. Bila dia tak boleh buktikan, orang yang menuduh tu nanti akan dikenakan hukum sebatan pasal tuduh tanpa ada saksi. 80 kali sebatan. Baik. Jadi kalau kata kaedah dia mesti itulah ada sebut kalimah khas untuk atas nama li'an, dan isteri untuk supaya dia tak direjam sampai mati, dia juga nanti akan kena bersumpah 4 kali, dan kali kelima kena sebut bukan la'nah, bukan li'an, tapi sebut ghadabullah, alayya ghadabullah in kuntum minal kadzibin. Siap.
Yang ni pun dia memang akan sebut dengan contoh-contoh lapas. Yang ni takrif awal-awal untuk kita boleh faham apakah yang dipanggilkan li'an itu dari sudut bahasa dan istilah. Okey. Jadi asal saya nak sebut, satu tak ada dalam kaedah isu kita dalam syariat ni apa dia? Sumpah laknat. Sumpah laknat mana? Apa-apa sikit sumpah laknat, sumpah laknat. Biasa dengar sumpah laknat. Budak-budak ni tak kerti apa dia orang. Dia orang kalau tengok internet pun tengok game je. Betul ke? Selalu hampa-hampa selalu tengok internet, tengok apa? Tengok masak. Mengemas rumah, jaga anak. Tengok apa? Apa Angry Bird? Angry Bird. Oh, game bodoh tu. Angry Bird game bodoh kan? Kenapa game bodoh? Tak main bola otak sikit pun, dah stick burung. Angry Bird. Alah, tu benda lah. Carilah kalau nak cek game mencabar sikit lah. Sudah lah tu, saya sebut game lah. Lagi dia orang ustaz pun suruh kami main game. Kami main game lah. Ini tak, bukan maksud dia macam tu. Saya nak sebut kata asal tuduh-tuduh zina dia kan. Allah, astagfirullah. Sekejap. Jadi suami ni dia lah asal nak sebut, bukan senang nak tuduh, nak tengok orang berzina, bukan senang. Yang memang boleh berlaku pun suami lah. Pasal apa? Macam nak sebut pasal suami dia yang tahu isteri dia, rumah dia. Dia balik-balik rumah, dia tengok buka-buka, dia yang nak tengok. Orang lain bukan sedang nak masuk rumah orang, nak tengok orang tengah buat apa. Satu dalam bab masalah ni, kat suami dia ada hukum khas masalah li'an ni. Okay, siap. Kata dia, wa iza rama ay qadhafa ar-rajulu zaujatahu, apabila rama dengan makna qadhafa, tuduh zina. Maksud rama ada banyak makna, antara makna rama ni dengan makna tuduh zina. Apabila menuduh zina oleh seorang suami, rajul di sini zauj, dia tuduh zaujatahu, isteri dia, bizina. Asal hukum bila suami tuduh isteri berzina, tak ada saksi, macam mana? Fa'alaihi haddul qadhaf. Kena atas mudarat atas suami, alaihi ala zauj haddul qadhaf, had tuduh zina. Istilahnya kena hukum hudud, memalukan orang lain dengan tuduh zina, sedangkan saksi tidak boleh diperolehi. Saksi pun syarat dia mesti 4 orang. Asal hukum suami hendaklah dikenakan hukuman sebatan 80 kali sebatan atas nama haddul qazaf. Itu asal hukumnya itu. Baik, kemudian fasayati anahu samanuna jaldatan akan datang, dia akan cerita buat qazaf. Kata dia anahu, maksudnya qazaf ni adalah samanuna jaldatan, adalah 80 kali sebatan. Illa melainkan an yuqima rajulu al-qazifa bayinata, melainkan apabila berdiri oleh seorang suami ini bayinata, saksi. Saksi ini bizina makzubati, dengan zinanya siapa yang dituduh zina itu. Jadi dia mesti bawa saksi 4 orang baru sabit kesalahan. Itu satu pilihan. Biasanya bukan senang lah nak cari saksi itu. Ataupun satu lagi kaedah, kalau suami nak tuduh isteri, satu lagi pilihan dia ialah au yula'idu zaujata al-makzufata, meli'an. Terjemah ni, hendaklah membuat li'an. Kalau bahasa yang Melayu duk pakai ni, hendaklah membuat sumpah laknat. Itu pun kadang bahasa tu tercemar sikit, dia jadi makna lain. Ambil je bahasa Arab asal, suami hendaklah berli'an dengan 4 kali kalimah, dan ada ungkapan yang kelimanya ia akan menyebut masalah istilah li'an itu. Jadi hendaklah mendirikan mainan ataupun meli'an zaujah makzufah. Wa fi ba'd nusakh, pada sebahagian salinan matan, au yalta'inu, ataupun kata dia hendaklah ada kebolehan membuat li'an ia suami. Yalta'inu tu wazan ifta'ala, ilta'ana yalta'inu. Ilta'ala, ifta'ala dengan makna mutawa'ah, bina'ul mutawa'ah dengan makna ta'silu asari
min syai'in an ta'alluqi fi'lil muta'addi. Itu kot bahasa dia. Itu dipanggil wazan ifta'ala ni. Menunjukkan bid'ahul mutawwa'. Dengan mana yalta'inu ni ada kebolehan dah untuk membuat laknat. Apa maksud dah boleh ada kebolehan untuk membuat sumpah laknat, membuat tuduhan qazaf zina ni, antara lain pasal apa boleh ada kebolehan tu? Pasal dia kena bersumpah 4 kali. Itu. Asal dia kena bawa 4 orang. Tapi yang ni dia tak boleh bawa 4 orang, bahkan dia sendiri akan bersumpah yang sumpah tu seolah-olah menepati 4 kali saksi. Okey. Jadi yalta'inu ni maksudnya boleh membuat kelayakan untuk li'an dengan mana dia naklah dibicarakan di mahkamah dan kuasa mahkamah lah akan memanggil pihak suami dan isteri untuk kes ni dibicara di hadapan dia, didengari dan hakim akan mengeluarkan keputusan daripada perbicaraan antara kes-kes li'an ni. Itu sekali lalu. Yang dia sebut kata suami hendaklah datangkan bayinah. Satu pilihan lain adalah li'an zaujata, maksud patah. Jadi segah daripada sainan mata tadi sebut ay ya'murul hakimu, hendaklah menyuruh oleh hakim au man fi hukmihi, ataupun orang yang duduk dalam kedudukan hakim, kal muhakkam, seperti muhakkam. Istilah muhakkam ni orang yang ataupun orang yang duduk dalam negeri yang tak ada hakim Islam, tak ada institusi pengurusan untuk orang Islam, maka orang Islam yang duduk dalam tempat yang dalam situasi itu dia kena selesaikan apa-apa kes, antaranya kes jenayah ni melalui seorang yang ada harapan besar untuk dia faham agama Islam. Pada dia tu orang yang menyelesaikan kalau tak ada kerajaan Islam ni, pada dia panggil muhakkam. Dia panggil muhakkam. Misalnya kita duduk pulau apa? Madagaskar. Contohlah. Tak ada orang lain dah. Kodi tak ada apa. Kita je kelompok Islam. Tengok jadi kes zina. Nak rujuk apa? Majlis agama Islam tak ada. Perak tak ada. Kelantan tak ada. Terengganu tak ada. Selangor tak ada. Nak rujuk apa? Duduk tu Madagaskar tu. Contoh. Jadi lantik orang Islam dari kalangan kita untuk dia ni reti dalam hukum Islam. Dia buat keputusan. Lepas tu kita yang akan melaksanakan hukum tu. Yang ni kalau dalam negeri-negeri yang tak ada pentadbiran Islam yang sempurna. Siap, sekali lalu sebut itu. Fa yaqulu indal hakim, hendaklah berkata oleh suami ketika hakim, indal hakim, di sisi hakim, maksudnya kena suami sebut di hadapan hakim 4 lafaz sumpah ni. Fil jami' dan di sebab pelaksanaan kata dia fil jami' ay ghaliban, dalam masjid yang dibuat Jumaat. Istilah jami' ni dalam fiqh, masjid yang dibuat sembahyang Jumaat dipanggil masjid jami'. Masjid jami' ialah masjid yang didirikan sembahyang Jumaat padanya. Mana-mana masjid, kalau dalam setempat tu ada masjid banyak, masjid yang didirikan Jumaat padanya. Jadi masjid satu lagi itu memang ya, ataupun yang lain, beberapa yang lain tak didirikan Jumaat, maka masjid itu masjid yang didirikan Jumaat saja jami', masjid yang lain tak dipanggil masjid jami'. Itu asal kaedah kita dalam istilah jami'. Jami'. Cuma dalam kaedah Melayu ni masjid jami', nama masjid tu nama masjid jami'. Itu sikit. Kalau Tambun dengan ada 5 buah masjid, ada satu masjid aja yang buat Jumaat, maka masjid yang buat sembahyang Jumaat itulah dipanggil masjid jami'. Jadi buat apa pelaksanaan untuk buat sumpah ni kena buat di masjid jami' tadi. Dan buat ni ala mimbar, di atas mimbar. Itu yang dia orang pakat buat sumpah laknat pergi masjid naik atas mimbar tu. Padahal dia buat li'an aja. Kalau nak mubahalah pun, mubahalah bukan kaedah. Macam tu, dia bukan kaedah menyelesaikan kaedah kita dalam bentuk syar'i. Mubahalah ni jenis orang kafir yang dia tak mau terima Islam langsung, tak boleh nak paksakan dia disebabkan tak ada perintah Islam. Apa kita nak sebut? Jadi bila kita kelahi dengan dia, dia nak kata dia betul, kita cabar kat dia. Kalau kau nak tahu kau betul tak betul, kita cabar macam ni. Kita minta doa ramai-ramai. Aku ajak kaum aku, isteri aku, anak aku, untuk aku panggil kaum kerabat aku
kita akan bersumpah di atas persetujuan macam ni. Kalau aku bohong, maka kena atas aku laknat. Kalau kau bohong, kena atas kau laknat. Tu sumpah laknat macam tu, mubahalah macam tu. Dari segi kaedah syarak kita, tak adalah pelaksanaan dia. Bahkan kaedah dia mesti al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Sikit ke situ. Baik. Dari segi nisbah kita lah ni, bila dah ada kerajaan, dah ada majlis agama Islam, dah ada mahkamah, bukan kaedah menyelesaikan dia dengan mubahalah. Mubahalah ni dia istilah hukum yang telah dimansuh. Dia ada pada awal-awal Islam dulu. Ayat mubahalah kan, faqul ta'alau nadu wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Itu mubahalah lah. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Jadi kalau orang Kedah dia panggil, hang bersumpah, aku bersumpah, kalau hang bohong hang kena panah lintak, kalau aku bohong aku kena panah lintak. Tu. Kedah dia guna bahasa panah lintak tu. Panah lintak ni apa? Kena sambar peti. Orang dulu takut sebut panah lintak ni. Wallahi kalau aku cakap bohong ni kena panah lintak lah ni ya. Yang tu dipanggil qasamus sarih. Tu istilah-istilah nahwu lagi lah. Maksudnya apa? Bersumpah dengan memberanikan diri untuk kena seksa, kena dapat cash laknat, dapat apa, kena sama panah peti. Masa tu juga, yang ni bukan kaedah syarak dan bukan satu kaedah untuk menunjukkan diri kita di atas kebenaran. Ada orang hujah macam tu. Kan ada puak-puak baru ni, ada puak-puak LGBT. Kata apa? Dia jantan. Bukan jantan lah, dia podan. Apa maksud podan? Maksudnya dia ada kemaluan lelaki, tapi suara jantan. Suara perempuan. Tek. Malu sikit nak sebut kan. Tek perempuan. Lembut perempuan. Punggung. Bahasa itu. Punggung perempuan. Apa cerita ni? Kotor-kotor ni. Nak cerita tu lah kan. Jadi bila dia pakai pakaian yang tak menunjukkan jantina asal dia, kata dia, kami pergi Mekah tak kena panah lintak pun, tak kena apa-apa pun, elok je dia buat umrah. Ni lah hujah dia. Kan? Dia tak boleh jadi hujah tu. Satu kaedah kita, apa dia? Selak tak pun, londeh tengok, kena lah jantan betina. Tak faham sudah? Faham tak? Londeh faham tak londeh? Nak buat apa? Tengok siput lah. Tengok siput dia dah kena otter. Macam mana? Jantan tetap jantan. Perlu sebulan untuk tengok jantina dia. Alay. Suat beranak pun nanti akan ada lah jantina lelaki perempuan. Lelaki. Nama pun Muhammad, bukan Nur. Tak faham sudah. Bukan Muhammad Nur, kan? Muhammad. Kalau nama dia adalah Muhammad Dolah, bukan Nur Dolah, kan? Kalau Nur Dolah betina. Kalau Nur Dolah binti, ni Muhammad Dolah bin. Jantan lah tu. Walaupun suara dia macam ni. Janganlah, tak sukalah you tuduk-tuduk macam ni, tangan pun dah lembek macam ni. Jantan. Dan taklah dengan dia tak kena laknat, dia tak adalah apa, jadi bisu ke, jatuh jadi cacat ke apa, nak menunjukkan bahawasanya dia di atas landasan kebenaran dan dia ikhlas niat kerana Allah Taala dan dia ni orang baik-baik tau. Yang tu kot bunyi dia. Saya bunyi macam tu sikit. Itu bukan hujah, kan? Kaedah kita yang hak ialah hak, yang batil ialah batil. Satu kalau payah sangat, bahasa mudah dia apa? Londeh. Tahulah jantan betina dah. Lepas tu jantan kalau macam mana? Jantan lah. Ni dia macam mana? Dia jantan. Tapi bila jantan nak salam, dia pakai tudung, macam mana? Orang lelaki, dia lelaki. Orang lelaki nak salam dia kena lapik macam ni. Sajalah sikit itu kan. Warak dia. Warak letak kau. Bodoh. Jantan adalah jantan. Pasal kaedah kita fiqah, kalau lelaki walaupun ubah jantina jadi perempuan, lelaki. Bila umrah,
Sekalipun sah niat dia, tahlul dia, apa, tawaf dia sah, tapi jenuh bayar dam. Macam apa? Kepiah, dia tak boleh kepiah. Dia tutup tudung pakai cekup lagi, pakai tudung lagi. Tu tak boleh pakai berjahit, telekung pun jahit dah. Ke kain pun jahit lagi. Ke seluar lagi. Ke stokin lagi. Kalau duduk dalam ihram pakai burdah lagi, nak mampu bayar dam lah kau. Dam apa? Kena tengok lah dam apa kena bayar tu. Sah walaupun sah. Saya ngaji almarhum Tuan Guru Haji Cik, dia kata macam ni. Kata dia, makan gulai burung but-but. Ui, but-but boleh makan ke? Pantun, tu pembayang maksud je. Makan gulai burung but-but, makan bersama di dalam talam. Kalau nak tahu haji mardud, termasuk yang tu, kalau nak tahu umrah mardud, buat ihram dalam haram. Faham? Nak tengok haji ni atau umrah ni terima tak terima, kau buat benda haram dalam masa ihram tu. Maksudnya langgar pantaran dengan sengaja. Tu cik pasal. Itulah tanda haji mardud, umrah yang mardudah. Kalau umrah betul, haji betul, dia mesti jaga semua bantal larang. Boleh tak kalau dihalang? Dia Kalau dia pergi pakai ihram lelaki, masalah. dari segi maslahat dia boleh dihalang pasal menimbulkan masalah pada orang lain. Satu kalau kita mengaji kan, kita belajar nahu dulu. Kalau Imam Sibawah ni, nama Sibawah tu pasal dia ni comel, kulit dia putih kemerahan. Dan nama Sibawah tu maksudnya bau buah apple, wangi. Jadi dia budak jambu masa dia mengaji tu, Sibawah ni. Tapi ulama nahu besar. Dia mengaji dengan syekh dia, dengan guru dia salah seorang ni, Syekh Khalil Syekh Ahmad. Waktu dia duduk mengaji tu, pasal dia budak jambu faham tak? Dia kata, kau Sibawah ngaji tak boleh duduk depan aku, kau duduk belakang aku. Pasal dia istilah budak amrud. Budak amrud ni bahasa kita budak jambu. Tak faham jambu-jambu tu tentang apa sudah. Bukan jambu ayo kan, istilah jambu. Faham kan? Nampak pun guna faham istilah kan? Tahu? Budak jambu faham tak? Dia suka makan jambu. Okey, gelak tu okey lah, faham lah tu. Apa faham? Boleh? Faham budak jambu kan? Tak bagus kan ada jambu-jambu gitu kan? Kadang-kadang tengok budak jantan dengan budak betina, dia syok tengok budak jantan lagi. Itulah budak jambu. Budak jantan tu orang tengok, orang lelaki tengok macam perempuan dari segi dia minat dan jatuh hatinya. Comel lah, geram aku nak peluk dia. Tapi jantan. Orang macam ni dari segi hukum dia memang ada special case. Apa dia? Kalau sampai dia ni istilah menggiurkan orang lelaki lain, dia kalau ada dia lelaki, dia bukan ada aurat sesama lelaki tak, tapi dengan sebab dia jambu ni, kalau ada orang lelaki duk tengok dia dengan ada bernafsu. Kalau saya lah jambu tu, saya taklah jambu kan. Kalau saya lah jambu tu, saya kena macam ni. Masuk dalam tu lagi gelombong tak sekali lagi. Ni budak jambu. Kalau budak jambu pun kena tutup macam tu, budak perempuan macam mana? Tu yang dia kena tutup tu. Budak perempuan tak nanti jambu, perempuan mesti jambu punya. Kan disebab orang lelaki dengan perempuan, orang perempuan jambu lah. Tak faham? Memang budak-budak tak balik lagi berarti. Dia orang balik faham. Tambah duk lena tu, bukan kata apa tu. Kalau besar ni bagi menikah ada apa-apa tak? Seronok tak? Seronok tak kalau suruh dia menikah? Kalau hang suruh menikah seronok? Tak seronok lagi? Tak balik dia itu. Kalau macam ni lah suruh menikah agak-agak menderita tak? Kalau macam saya suruh menikah macam mana? Oi. Gelak dia. Oi, melompat tu. Boleh menikah pula. Kalau besar ni suruh nikah, tak nak. Siap jelai lidah lagi. Tak nak. Betul kan? Betul kan? Kalau ada nak menikah tu dah tahap lain tu. Bukan tahap budak-budak. Yang buat dia tu. Kau bagi makan pen kat dia. Apa saya nak cerita ni? Nisbah
halangan tadilah asal soalan situ tak? Dari segi kaedah kita, bila ada orang yang boleh menimbulkan masalah ni, harus dari segi pemerintah dia boleh jaga maslahat supaya tak menimbulkan maslahat pada, tak jadi menimbulkan masalah pada orang lain disebabkan kerana dia seorang menyebabkan huru-hara ramai orang. Kaedah syarak boleh halang. Memang ada kaedah maslahat macam tu. Satu, kalau saya ngaji dulu, Tok Guru ada sebut masalah si bawah, saya bagi contoh tu. Kalau ikut hak dia sebagai pelajar untuk dia duduk depan, tapi guru apa, engkau tak boleh duduk depan aku pasal kau amrut, kau ganggu aku, kau duduk depan. Maksudnya guru ni reti, faham macam mana prosedur pelajar tak pelajar, siapa yang boleh tak boleh. Satu, kalau orang perempuan memang antara pakaian yang sangat dianjurkan untuk mereka pakai, macam dia nak pakai ni lah, walaupun rupa berkereput sekalipun. Betul. Walaupun rupa, dengan saya nak sebut peribahasa, hangpa tak bisa dengar kot. Walaupun rupa macam punggung lembu sekalipun, pakai burah. Macam punggung lembu, huduhnya ayat. Apa maksudnya? Huduh tu. Huduh pun ada orang minat tak? Ada. Entah yang huduh tu menikah dulu esok, jangan tak tahu. Pasal yang comel ni orang tak berani. Tambah pula dah lah comel, cerdik, lagi hafizah, alimah, orang kaya, terpelajar, ada PhD, agak-agak siapa berani minat? Sekurang-kurang mesti label sama dia juga kan, Al-Hafiz, Alim kan, PhD contoh lah kan, cerdik, lestari kan. Kalau yang kaki tidur macam ni agak-agak Minang macam mana? Tak kupu. Itu kupu-kupu. Tambah perempuan pun tengok, yang ni nak jadi suami aku. Itu mana mahu ya? Boleh. Okey, siap. Asal saya nak cerita muhakkam tadi. Ya'murul hakim aw man fi hukmi kal muhakkam. Baik, fayaqulu indal hakim. Jadi kalau bali'an ni dia tak boleh buat sendiri, dia tak boleh pergi masuk masjid pula, masjid buat jemaat, naik atas mimbar, saya dengan ini wallahi billahi tallahi. Bukan macam tu. Itu mubahalah, tak ada dah hukum syariat. Dia mesti masuk mahkamah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Itu kaedah dia. Mesti ingat bayinan dengan mudda'i. Jadi kalau ada ni pun bali'an macam ni, kes. Tu pun dia bukan pindah atas mimbar bahawasanya saya wallahi, bahawa menuduh bahawasanya isteri saya telah berzina. Dia tak boleh pergi naik mimbar sendiri masing-masing buat, dia mesti di atas perintah mahkamah. Jadi faham tu mesti ada mahkamah Islam, kerajaan Islam, penguatkuasaan Islam, mesti ada qadi Islam, mesti dibicara mahkamah Islam. Mahkamah Islam di atas kuasa dia yang akan panggil pihak suami isteri untuk dibicara. Pihak mahkamah yang akan menyuruh dan membuatkan majlis li'an ini di masjid jami' dengan diperhatikan oleh satu kumpulan masyarakat. Di atas perintah mahkamah lah dia baru boleh buat li'an. Dia tak boleh buat li'an semata-mata daripada diri dia. Kalau sebut yang tak ada tadi macam kat Siam ke apa, telah tak ada negeri Islam. Kalau ada majlis agama yang teratur ambil majlis agama tu. Kalau tak ada, istilahnya siapa muhakkam itu. Istilah muhakkam ni untuk juru damai ataupun orang yang dilantik, yang dipersetujui oleh satu kelompok masyarakat Islam yang kecil, yang tidak ada kerajaan besar ataupun kerajaan yang ada institusi yang telah dibentuk oleh kelompok Islam, komunitas Islam yang tertentu. Dia tak sampai tahap ada angka macam tu, tapi ada satu kelompok orang Islam diselesaikan kena ikut cara orang Islam. Ada orang yang dipercayai di atas keilmuan dia dan ketokohan dia, dia dilantik untuk menjadi juru damai. Jadi muhakkam, seolah-olah dia menepati hakim. Ini muhakkam. Itu muhakkam. Istilah dalam Quran ada sebut muhakkam ni. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dia disebut kira istilah muhakkam itu. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Itu bab asalnya bab nusyuz tu. Siap. Jadi hendaklah berkata oleh hakim. Jadi hakim yang akan perintahkan suami yang nak berli'an ni fil jami', buat di masjid jami', ala mimbar fi jama'atin, di atas satu kumpulan minan nas, aqalluhum arba'atun, sekurang-kurangnya ada 4 orang. Tapi kalau buat hukum tu dalam Malaysia betul-betul
pelaksanaan syariat, dia takkan jadi 4 orang, dia akan jadi 4 juta orang dia silap main. Pasal apa orang nak tengok pelaksanaan hukum Islam tu? Tapi di Malaysia ni berangan je lah boleh. Siapa? Duk harapkan orang dulu duk berjuang Islam konon. Masuk parti lain, tukar nama, tukar parti, habis senyap tak bunyi Islam lah. Dah jadi macam DAP lah. Oh. Siapa dia tu tak tahu lah. Tanyalah dia banyak. Baik. Jadi dia kena bersumpah ni, hakim suruh apa dia? Dia kena sebut macam ni. Fayaqulu asyhadu billahi annani laminas sadiqina fima ramaitu bihi zaujati al-ghaibata fulanata minaz zina. Baik. Contoh dia kata aku bersaksi lah. Jadi inilah lafaz yang hakim kena ajar. Kalau tak ajar dengan sebutan pun dia kena bagi kertas, suami kena sebut. Kalau hak Arab tak kerti, kalau hak Melayu. Okey, terjemah dia, aku bersaksi dengan Allah Taala bahawasanya aku ni adalah pihak yang benar di atas apa tuduhan aku terhadap isteri aku yang dia ni nama dia sipulan ni telah berzina. Dia tukut bahasa dia. Kalau diterjemah tu, aku bersaksi dengan Allah sesungguhnya aku adalah seorang yang benar pada apa yang telah aku lontarkan dengannya akan isteri aku. Cuma bahasa ni bahasa terjemah Arab betul lah. Kalau nak olah dalam bahasa Melayu kena susun ayat yang lebih sempurna untuk menunjukkan kefahaman apa terjemah daripada wording Arabik ni ke dalam bahasa Melayunya. Okey, siap. Wa in kanat hadiratan asyara laha biqaulihi zaujati hadhi. Sekiranya isteri itu hadir dalam perbicaraan, hendaklah suami menunjuk kepada isteri dia dengan kata zaujati hazi, isteri aku yang ini. Dia kena tunjuk. Kalau isteri itu hadir dalam mahkamah sama, dalam kes suami berlian menuduh isteri berzina sedangkan dia tak bawa 4 saksi. Okey. Wa in kana hunaka waladun yang fihi dzakarahu fil kalimati faqala. Sekiranya kata dia adalah anak dalam kandungan isteri dia, yang suami ni dia mati-mati menafikan anak dalam kandungan isteri itu, kata dia bukan anak aku, yang ni adalah anak zina. Suami dia tahu lah kan, dia yang pakai bini dia. Bila dia tahu? Dia tahu bila kan. Sebut lebih kurang macam tu lah kot kan. Tambah dia tak pakai lama, dia tengok mengandung. Kau mengandung pasal apa, macam mana kau boleh mengandung? Sebila aku pakai kau. Dia tahu lah dia yang pakai bini dia. Sorry, saya punya bahasa tu sorry sikit. Jadi kalau sampai satu tahap dia tak mengaku anak tu juga hendaklah dinafi yang bukan anak dia. Kalau jika anak tu tak dinafi, nanti akan ada kes jika isteri berlian balik, anak tu nanti akan di bawah tanggungjawab suami untuk suami memberi nafkah. Jika anak tu dinafi dan sah untuk anak tu dibinkan kepada bapa. Tapi bila bila bapa tu menafikan anak tu daripada dia, sekalipun isteri berlian, maka anak tu tak sah taraf untuk dibinkan kepada suami, pasal suami telah menafikan dia, dan tak ada wajib suami untuk memberi nafkah pada anak yang telah dinafikan, yang ni bukan daripada anak dia. Ni peruntukan syarak yang ada. Baik, jadi kalau ada anak yang nak dinafi, suami kena kata macam ni, wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Anak ini adalah anak zina, bukan daripada anak aku. Untuk melengkapkan tuduhan tu, suami itu kena kata macam tu. Dalam ayat kelima dia. Jadi dia kena sebut 4 kali asyhadu, ayat asyhadu apa tadi? Asyhadu billahi annani laminas sadiqina fima ramaitu bihi zaujati minaz zina. Zaujati dia kena sebut nama isteri dia siapa minaz zina tu. Siap. Wa yaqulul mulainu, dan berkatalah suami yang berlian, kata dia hazil kalimat arba'u marratin. Yaqulu arba'a marratin, kena sebut 4 kali. Wa yaqulu fi marratil khamisah, dan kali kelima dia kena sebut macam ni. Kata dia ba'da ay ya'idhahul hakim, dia kena sebut selepas menasihatkan akan suami ni oleh hakim, awil muhakkam, ataupun menasihatkan dia oleh muhakkimu, oleh muhakkim tu, bukan muhakkam, muhakkim, macam isim fa'il.
bitakhwifihi, dengan menakutkan suami, menakutkan oleh ia, baca tu bitakhwifihi, menakut oleh hakim lahu li zauj min azabil akhirah, daripada azab akhirat. Wa annahu asyaddu min azabid dunya, dan bahawasanya buat tuduhan dengan nama Allah ni, asyhadu billahi ni, kata dia. Sedangkan dia tak nampak perbuatan zina tu, tapi dia nak belian juga, dia nak nafi juga anak itu bukan anak daripada, sebab dia hakim kena nasihat sebelum membenarkan suami untuk meneruskan li'an ni dengan ucapan ataupun ayat yang kelima ni. Hakim kena nasihat, kamu beringat sikit, kamu dah sumpah 4 kali dengan nama Allah Ta'ala, ayat kelima ni memang menjadikan li'an, dengan sebab ni kamu akan bercerai selama-lama dengan isteri, tak boleh nak rujuk apa dah walaupun dengan nikah baru. Kalau anak ni kamu nafikan bukan anak kamu, dan kalau kamu kata macam ni, kalau kamu taubat pun kamu akan disiksa di atas kamu berani menjual nama Allah Ta'ala dengan bersaksi di atas saksi bohong, menggunakan saksi asyhadu dengan Allah Ta'ala semata-mata untuk melepaskan 80 kali sebatan pasal kamu tuduh zina, tak ada saksi. Untuk mengelakkan kena sebatan 80 kali, kamu sanggup bersumpah sedangkan kamu tak nampak perbuatan zina tu dan sanggup menafikan anak ni. Kamu beringat sikit, kalau kamu bohong, tidak ada azab yang lebih pedih daripada azab Allah Ta'ala yang disediakan bagi siapa yang menggunakan nama Allah Ta'ala, nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk semata-mata melepaskan azab di dunia yang sementara 80 kali rotan qazaf tu, dengan bersumpah dengan nama Allah Ta'ala untuk hanya semata-mata melepaskan azab di dunia, kena 80 kali sebatan. Hakim kena nasihat macam tu. Tapi tak payahlah tiru suara saya macam tu kan. Okay. Ayat ni macam tu lebih kurang. Ayat ni yang perlu mahkamah dan hakim yang reti hukum syariat ni. Kalau disebut juga, nak taubat memang susah bahasanya. Taubat boleh diterima, melainkan pada waktu nyawa dah sampai kat kerongkong, matahari terbit belah barat, yang tu je taubat tak terima. Tapi yang ni taubat, bukan senang nak taubat ni. Siapa? Dia kena minta maaf balik kat isteri apa, macam-macam hal, dia tipu apa tu. Pasal dia sebab macam ni, isteri pula meli'an pula sekali lagi. Yang tu satu hal nanti. Baik, yang inilah li'an asal, nisbah suami kepada isteri dia. Jadi kali kelima dia kena sebut macam ni. Wa alayya la'natullahi in kuntu minal kazibin. Dia kena kata itu. Terjemah dia, kata dia, dan laknat Allah atas aku jika adalah aku daripada orang yang berdusta, fima ramaitu bihi hadhihi min zina, pada apa yang aku tuduh isteri aku ni daripada perbuatan zina. Dia kena sebut ayat kelima tu. Ayat kelima ni penutup. Sebut je tu, bercerai automatik sama isteri, isteri kena beredah, anak tak ada bienah kepada suami, istilah tak sah taraf. Isteri ini nanti kalau dia tak berlian sama, jumpa ke depan tu insyaAllah, hari ni tak dan, isteri ini akan direjam sampai mati. Kalau ada kandungan, biarkan kandungan tu sampai 9 bulan, lahir, dah ada ibu susunya, maka isteri ini kalau dia tak sanggup berlian, di atas boleh jadi benarnya tuduhan suami itu ke atas dia, dia pun sanggup menerima hukum itu. Bila lahirkan anak nanti, anak tu nanti kena cari pengasuh dia. Isteri ini akan diserahkan kepada pemerintah untuk pemerintah melakukan hukum rejam sampai mati, pasal dah suami berlian, sabit seolah-olah ada 4 saksi zina ke atas isteri. Itu hukum yang ada dalam hukum syarak. Kalau isteri ini, bila dia nak melepaskan hukum rejam mati atas dia, maka dia kena berlian pula 4 kali lapas saksi bahawa suami ni adalah bohong, dia tak berzina, anak ni bukan adalah anak, dia bukan anak daripada zina. Satu-satu. Lepas tu kali kelima dia kena sebut wa alayya ghadabullah. Yang tu jumpa depan. Ku kami sunnya insya-Allah. Baik, kemudian kata dia wa qaulul musannif 'alal mimbar fi jamaah laisa biwajib. Kata dia mestilah berlaku li'an tu di atas mimbar, pula tu fi jamaatin, dalam satu kumpulan manusia, dia laisa biwajib, dia bukan wajib, fil li'an bal huwa sunnatun. Dia sunat.
Adapun yang memang wajib mesti kena ada, pasal tu nas Quran, apa dia? Yang sebut dengan wal yashhada azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dengan nas yang tu adalah bab sebat bagi penzina. Yang tu kena ada. Tapi masalah li'an dia tak syarat mesti ada jemaah, walaupun bagaimanapun ada jemaah yang menyaksi adalah sunat. Siap. Saya tolong baca hukum je. Wa ta'allaku bi li'anihi. Sambung situ insya-Allah. Ada soalan? Ya. Bismillah ya. Apa ni? DNA. Kaedah DNA untuk dijadikan sebagai bahan bukti, dengan sebab tu dijatuh hukum pada siapa yang dituduh. Ini bukan kaedah pelaksanaan kita dalam syariat. Tak ada. Kalau ada pun katalah misalnya tengok anak ni, misalnya lahir ke apa kan, ambil DNA anak untuk tengok ada tak DNA mak bapak ni tuduh zina apa-apa, sekalipun ditengok dengan DNA dia dan boleh kenal pasti dan tepat pula tu katalah gitu, maka keputusan DNA itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber untuk jadi dalil seolah-olah dia menjadi saksi untuk dijatuhkan hukum rejam pada isteri yang dituduh zina. Contoh. Ataupun untuk suami ni diqazaf disebabkan dia telah menuduh zina dalam keadaan saksi tak cukup dan ternyata dia telah menipu kerana DNA itu memang DNA dia bukan DNA daripada orang lain daripada dia. Contoh kot. Itu kaedah kita. Macam mana pun atas kaedah bahas ada macam ni. Katalah misalnya ya, Mahkamah Islam, Kerajaan Islam katalah ambil DNA apa-apa, so, isteri pun sampai tak beranak, untuk tuduh-menuduh katalah macam ni. Lepas tu apa? Dapat DNA macam ni disahkan. Misalnya memang menunjukkan bukan daripada benih suami, ni benih daripada orang lain. Contoh. Dengan pemerhatian bukti DNA ni. Kaedah syarak, DNA itu tak boleh dijadikan sebagai martabat saksi 4 orang tadi ataupun li'an tadi. Tak boleh. Cuma macam ni. Bila dah dapat keputusan tu, panggil isteri dalam mahkamah. Sekarang keputusan DNA macam ni, ujian ni adalah ni telah dibuat oleh pakar-pakar. Yang ni pasti tidak akan menipu pasal yang ni adalah keputusan yang pasti. Adakah awak mengaku bahawasanya yang ni adalah perbuatan zina awak, bukan anak daripada suami? Isteri kata apa? Ya, saya mengaku. Kena tu bukan di atas sebab DNA, tapi di atas ikrar isteri. Yang tu ada. Tapi kata dia, saya tidak mengaku sama sekali. Perbuatan ni adalah dusta kata saya. Yang tu pun boleh buat konspirasi kata saya. Ini semua pembohongan. Saya tak mengaku bersalah. Lagipun saya telah berlian. Ya, tak kena apa-apa tadi. Walaupun dia buktikan dengan DNA. Yang di kaedah kita dalam perbicaraan Islam. Pasal kalau kita belajar dalam hadis kes ni, Rasulullah bila zaman dia pernah berlaku sekali kes li'an ni, satu ada hukum li'an tu, datang yang Quran hukum ni. Rasulullah bila dah berlaku belah suami boleh li'an, belah suami isteri pula li'an balik, yang tu sambung akan datang nanti insya-Allah. Rasulullah bagi tahu siap dah. Bila berdua berli'an ni mesti ada salah bohong salah seorang. Okey. Rasulullah ni kalau yang beranak ni nanti anak dia sifat dia macam ni, benarlah si suami, bohonglah si isteri. Rasulullah sebut itu. Bila beranak tengok macam mana Rasulullah sebut betul anak ni rupa macam ni. Ternyatalah maksudnya isteri ni telah berbohong. Kan? Pasal memang anak tu memang kalau anak suami takkan jadi macam ni. Yang ni Rasulullah yang sebut. Pasal apa ni dapat ilmu wahyu punya kan. Dapat perkhabaran gaib daripada Allah Taala. Rasulullah beritahu macam ni. Anak tu macam mana Rasulullah sebut memang macam tu. Memang yang ni bukan anak suami. Sekalipun betul macam mana Rasulullah sebut, perempuan tu tak direjam di atas benarnya sabdaan Nabi. Pasal apa? Kaedah kita mesti balik pada prosedur hukum syarak. Tidak berdasarkan macam tadi itu perkhabaran Rasulullah. Memang benarnya atas kaedah kita sebut dengan kaedah saintifik ni, pembuktian dengan DNA. DNA tidak akan pernah berdusta. Dengan alat uji kaji dan sebagainya telah dibuktikan
dia tidak akan pandai bohong. Macam mana tak pandai bohong, cap jari, darah kan, DNA, dia tak akan pandai menipu. Melainkan orang yang buat tu yang menipu tu satu hal. Tapi kalau buat dia punya uji kaji dengan betul, dia mesti memberi keputusan yang pasti. Walaupun pasti dia tak boleh dijadikan sebagai masdar hukum nak menepati kaedah saksi, tak boleh. Kalau ada pun atas jadi istilahnya ayat bahan bukti untuk buat pertuduhan. Lepas tu bila dia aju kat dia, dia tak ikrar, buang kes, tutup kes. Li'an dah dua-dua buat, buang kes, tutup file. Tak boleh nak dijatuhkan hukum semata-mata dengan DNA. Itu kaedah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bidur hidayatika kama nawwartal arda bidur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.